Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita teruskan matematik tingkatan 5. Hari ini kita masuk tajuk baru iaitu bab 4. Tajuknya di bawah tajuk matematik pengguna, iaitu tajuk percukaian. Okey, untuk jelas apakah itu percukaian, kita tengok dialog yang ada dalam buku teks kamu, yang mana dia tanya, kerajaan memperuntukkan dana untuk menyediakan infrastruktur seperti membina hospital yang memberikan perkhidmatan kesihatan. Dari manakah dana tersebut diperolehi? Okey, jadi orang ni jawab, dia kata antaranya ialah cukai. Jadi kita mahu tengoklah apakah cukai ini sebenarnya. Kenapa dana ini kenapa dana yang dikatakan untuk membuat perkhidmatan kemudahan asas lah untuk rakyat Malaysia ni, dana itu diperolehi daripada cukai. Jadi kita mahu tengok dengan detail apakah tujuan cukai ni. Cukai ialah satu proses hasil wang yang dikumpul daripada individu ataupun syarikat untuk digunakan dalam pembangunan negara dengan menyediakan pelbagai kemudahan, misalnya pendidikan, kesihatan, keselamatan, kebajikan demi kesejahteraan semua rakyat. Okey, ini tujuan cukai sebenarnya. Yang kita dengar banyak jenis cukai, betul tak? Cukai pintu, cukai rumah, cukai pendapatan, semuanya dikenakan cukai. Jadi banyak cukai. Jadi inilah tujuan cukai itu sebenarnya. Jadi semua cukai yang dikutip berdasarkan akta-akta yang diluluskan dalam parlimen. Maknanya kita ada banyak cukai yang tadi yang cikgu sudah sebut tadi. Cukai pintu, cukai rumah, cukai pendapatan. Cukai-cukai tersebut dia hanya boleh dikutip dengan rakyat dengan syarat akta-akta itu telah diluluskan dalam parlimen. Maknanya dia sudah luluskan dalam parlimen lah, barulah cukai itu sudah boleh dikutip. Okey, maknanya untuk kamu lagi faham cukai ni sebenarnya dibayar oleh rakyat. Okey, kerajaan akan minta dengan rakyat, yang mana rakyat perlu bayar cukai. Cukai itu bergantunglah, bayar cukai, rakyat bayar cukai, kemudian duit-duit cukai itu diuruskan kerajaan. Kerajaan buat apa duit itu? Kerajaan buat untuk bangunkan infrastruktur. Infrastruktur seperti tadilah yang dia sudah bagi tahu tadi. Apa dia tadi? Kita buat untuk pendidikan, untuk kesihatan dan okey, maksudnya cukai ni memang untuk rakyat, daripada rakyat dan untuk rakyat. Daripada rakyat diuruskan kerajaan dan kembali kepada rakyat. Okey, kita tengok. Okey. Ini dalam buku teks, kamu boleh tengok. Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN dan Jabatan Kastam Diraja masing-masing bertanggungjawab atas pungutan cukai. Maknanya inilah yang mempungut cukai ni. LHDN dengan Kastam atas pungutan cukai langsung dan tidak langsung di Malaysia. Kerajaan negeri pula bertanggungjawab atas pungutan hasil daripada pelombongan tanah dan hutan, hasil daripada majlis pembandaran, perolehan daripada pemberian lesen, kecuali yang dikutip oleh kerajaan persekutuan dan sebagainya. Maknanya ini adalah pihak-pihak yang mengutip cukai lah. Jadi untuk lebih jelas lagi, kita tengok seterusnya. Okey, tujuan percukaian. Okey, tujuan percukaian ni yang pertama sekali adalah sumber pendapatan kerajaan. Okey, kerajaan akan potong contohnya cukai pendapatan. Cukai pendapatan maknanya siapa-siapa, terutamanya lah yang bekerja kerajaan, memang dia potong terus dalam slip gaji. Untuk cukai pendapatan, yang bekerja swasta juga dikenakan cukai pendapatan. Untuk apa? Untuk mentadbir urus negara, untuk membiayai proses, untuk membiayai projek pembangunan negara, untuk mengagihkan semula ketidakseimbangan pendapatan dalam masyarakat. Okey, dalam masyarakat kita ni kita ada banyak peringkat. Ada yang terlalu kaya,
ada yang sedang-sedang dan ada yang terlalu miskin. Jadi dia mengagihkan semula ketidakseimbangan pendapatan ni lah. Sebab tu kita tengok ada banyak bantuan daripada kerajaan ya. Contohnya BPR BPR yang dulunya kita panggil BRIM kemudian BSH. Okey, sekarang ni BPR. Itulah duit yang diberi kepada kamu itu sebenarnya daripada cukai. Cukai. Okey, seterusnya tujuan percukaian juga adalah alat pelaksana polisi kerajaan supaya polisi tersebut mendapat kesan yang lebih efektif. Contoh, pelepasan cukai untuk mendapat rawatan perubatan ibu bapa untuk mewujudkan masyarakat penyayang. Contoh lagi, cukai keuntungan harta tanah yang dikenakan apabila kerajaan ingin mengurangkan aktiviti pelaburan tanah hartanah yang keterlaluan. Jadi yang tak faham lagi yang ni nanti kita tengok selepas ini ya. Okey, seterusnya tujuan percukaian lagi untuk kawalan penjualan barangan atau perkhidmatan. Okey, dia kawal. Yang ni kita panggil cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai boleh dikenakan pada suatu barangan atau perkhidmatan supaya rakyat dapat mengurangkan pembelian barangan ataupun penggunaan perkhidmatan tertentu. Misalnya cukai rokok, cukai arak dan cukai perjudian ni. Maknanya bila dikenakan cukai, rokok, arak, judi ni benda-benda yang tidak elok. Bila dikenakan cukai, maknanya dia boleh mengurangkan aktiviti-aktiviti yang tidak elok dalam kalangan masyarakat. Sama juga kalau kamu pernah dengar perkataan GST. GST tu pun cukai juga sebenarnya. Nanti kita tengok selepas ni. Okey, lagi tujuan percukaian apa dia? Sebagai alat untuk menstabilkan ekonomi. Pada keadaan tertentu, cukai merupakan satu daripada alat kewangan bagi kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Sebab apa? Sebab cukai ni dia minta daripada rakyat. Kerajaan hanya uruskan dan kembali kepada rakyat. Sebab itulah kerajaan untuk menstabilkan ekonomi. Sebab itulah di sini dia kata keyword dia adalah menstabilkan ekonomi. Bukan semua rakyat dikenakan cukai, bukan semua orang. Hanya yang tertentu sahaja yang dikenakan cukai, hanya golongan tertentu sahaja. Contohnya sekarang ni kamu pernah dengar sudah kan? Biasa kamu dengar B40, M40, T40. Banyak kategori Jadi biasanya untuk B40 ni memang tidak dikenakan cukai. Yang dikenakan cukai adalah golongan M40. M40. Kamu pun biasa sudah dengar kan? Sebabnya sekarang ni kan musim COVID. Jadi musim COVID ni banyak bantuan-bantuan yang diperolehi berdasarkan golongan inilah. Biasanya yang mendapatkan perhatiannya adalah golongan B40. Okey. Kemana hasil cukai ni? Hasil cukai ni akan diperuntukkan dalam kemudahan untuk pendidikan, untuk kesihatan, untuk kebajikan. Kebajikan ni banyak kategori. Kategori golongan kurang upaya, kategori warga emas, kategori anak-anak yatim. Banyak untuk kebajikan ni. Okey, seterusnya untuk infrastruktur dan kemudahan awam. Okey, lagi perkhidmatan dan perindustrian. Pertanian dan perindustrian. Okey, pertanian ni banyak juga kategori dia. Ada getah, ada kelapa sawit, ada banyak. Okey, seterusnya adalah untuk keselamatan dan pertahanan negara. Dan untuk pembangunan. Untuk pembangunan juga dia juga diambil daripada hasil cukai. Untuk pembangunan negara. Okey, seterusnya. Yang ni ada dalam buku teks kamu ni. Kamu boleh baca, kamu boleh jawab sendiri. Apakah tujuan percukaian ni? Sudah cikgu terangkan yang ni. Yang ni latihkan diri. Yang ni cikgu tak nak bincang lah. Yang ni sebab ini adalah latihan untuk kamu. Okey, seterusnya kita tengok jenis-jenis cukai. Jenis-jenis cukai ni dia ada banyak. Yang kita akan belajar dalam buku teks kamu. Rujuk buku teks yang pertama adalah cukai pendapatan. Cukai pendapatan ni adalah hasil daripada gaji kamu lah. Gaji kamu yang akan dikenakan cukai. Lagi
cukai jalan. Cukai jalan juga kamu mau guna jalan raya. Jalan raya juga dikenakan cukai. Okey, seterusnya cukai pintu. Cukai pintu ni cukai rumah lah. Okey, seterusnya cukai tanah. Okey, tanah. Okey, dan cukai jualan dan perkhidmatan. Okey, untuk lebih jelas lagi kita akan tengok satu-satu. Okey, yang pertama adalah cukai pendapatan. Apa itu cukai pendapatan? Cukai yang dikenakan atas pendapatan yang diperoleh oleh seseorang individu bergaji atau sesebuah syarikat yang beroperasi di Malaysia. Maknanya siapa-siapa yang bergaji akan dikenakan cukai. Bukan semua orang dikenakan cukai. Yang biasanya yang akan dikenakan cukai ni jika gaji pokoknya, gaji pokok lebih daripada 4,000. Bila lebih daripada 4,000, individu tersebut akan dikenakan cukai. Kalau di bawah tu tidak perlu cukai. Tidak perlu cukai. Sebab tu kita panggil golongan B40, M40 dan T40. Biasanya golongan yang dikenakan cukai ini adalah golongan M40. Okey, seterusnya. Setiap individu yang bergaji dan syarikat yang memperolehi keuntungan dikehendaki mendaftar sebagai pembayar cukai. Maknanya memang semua akan kena daftar cukai lah. Kena daftar dengan LHDN. Lembaga Hasil Dalam Negeri. Mentaksir pendapatan tahunan dan membayar cukai pendapatan setiap tahun. Maknanya memang gaji kamu dipotong lah. Memang gaji kamu dalam slip gaji siap-siap sudah dipotong cukai pendapatan ni lah. Okey, seterusnya biasa yang sudah siap-siap dipotong ni adalah orang yang bekerja kerajaan. Okey, seterusnya laporkan semua pendapatan, pengecualian, potongan, pelepasan rebate dengan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan. Sama ada melalui borang ataupun secara elektronik melalui internet EZ Hasil. Yang ni lah EZ Hasil ni memang diuruskan oleh pihak LHDN. Lembaga Hasil Dalam Negeri. Yang mana-mana mak-mak, ayah-ayah dalam yang kerja kerajaan ni kamu boleh tanya dengan detail lagi. Mak-mak kamu memang kena daftar, dengan EZ Hasil ni. Okey, seterusnya. Sistem taksiran sendiri digunakan. Pembayar cukai perlu taksir sendiri, simpan rekod dan seterusnya membayar cukai pada amount tertentu. Maknanya kamu kena buat taksiran sendirilah. Taksiran sendiri ni macam mana? Berapa peruntukan untuk keluarga, yang ada anak seorang, yang ada anak 2 orang, semuanya kamu kena buat taksir sendiri. Termasuklah untuk kedua orang tua kamu. Dia ada peruntukan juga ni. Jika banyak tanggungan yang kita banyak tanggungan yang perlu ditanggung, dia akan bagi balik kamu, cukai yang kamu bayar, kepada kerajaan lah. Maknanya dia akan bagi balik kepada kamu. Dia akan masukkan balik ke dalam akaun kamu. Tapi dengan syarat kamu mesti buat taksiran lah. Kalau kamu tak buat taksiran, memang kamu tak akan dapat. Okey, pihak yang mengutip cukai pendapatan ini adalah LHDN, iaitu Lembaga Hasil Dalam Negeri. Okey, seterusnya. Apa maksud taksir sendiri ni? Taksiran dilakukan untuk tahun sebelumnya. Misalnya taksiran tahun 2019 dilakukan pada tahun 2020. Tarikh akhir penghantaran borang taksiran dan pembayaran cukai untuk individu tidak menjalankan perniagaan pada 30 April, manakala individu yang menjalankan perniagaan yang ni sebenarnya kamu kena buat taksiran lah. Maknanya kamu setiap apa yang kamu buat, kamu beli apa ke, contohnya beli laptop ke, beli buku ke, beli alat-alat untuk mak ayah kamu ke, contohnya kerusi roda ke, apakah semua dokumen seperti borang dan resit-resit asal perlu disimpan selama 7 tahun. Sebab apa? Sebab kamu boleh claim balik, dengan LHDN, mana LHDN akan bagi balik duit kamu. Okey, kemudian pembayaran cukai boleh dibuat secara sekaligus kepada LHDN ataupun melalui potongan cukai bulanan. Potongan cukai bulanan ni memang dia buat dalam slip gaji kamu lah.
Memang dia buat dalam slip gaji. Yang tahunan ni memang susahlah orang mau bayar sebabnya banyak untuk tahunan. Jadi kita lebih kepada cukai, kita bayar bulanan lah. Okey, jika kamu mengelak cukai, apa kesan dia? Okey, ini kesan kepada elak cukai. Okey, tidak memaklumkan layak dikenakan cukai. Okey, boleh dilenda. Kalau kamu tak istihar, kalau kamu tak pergi ke LHDN dan kamu tidak bagi tahu gaji kamu berapa, gaji pokok kamu sudah 4,000, tetapi kamu masih lagi tidak daftar cukai, okey, kamu boleh didenda sehingga daripada 200 hingga 20,000, ataupun dipenjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-dua. Boleh dipenjara ya. Hati-hati kamu. Okey, seterusnya tidak melaporkan pendapatan sebenar di dalam. Okey, ini dia. Inilah BNCP ni. BNCP ni LHDN lah. Okey. Didenda daripada 1,000 hingga 10,000 dan kamu dikenakan penalti 200% atas cukai terkurang rapor. Yang ni. Okey, seterusnya kamu memberikan maklumat yang tidak tepat. Maklumat yang tidak tepat mengenai tanggungan cukai sendiri ataupun orang lain. Okey, juga didenda. Okey, semuanya didenda. Mengelak bayar cukai ataupun membantu orang lain mengelak cukai pun kamu juga didenda. Okey, didenda daripada RM1,000 sehingga RM20,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya dan penalti 300% atas cukai terkurang lapor. Banyak kesan dia kalau kita tidak istihar kita punya pendapatan lah kepada LHDN. Jadi untuk mengelakkan benda ini, kamu pergilah serah diri kamu kepada kalau kamu sudah kerja nantilah, bukan sekarang. Sekarang kamu masih lagi belajar. Bila kamu sudah kerja, pendapatan gaji pokok lebih daripada 4,000, pergilah serah diri kepada pihak LHDN. Pihak LHDN akan daftar kamu lah. Okey, seterusnya kita tengok cukai yang kedua adalah cukai jalan. Apa itu cukai jalan? Cukai yang dikenakan terhadap pengguna jalan raya yang memiliki kenderaan termasuk motosikal dan kereta. Cukai jalan ni adalah untuk kenderaan yang berenjin. Kalau basikal, kena tak cukai jalan? Basikal dia tiada enjin. Basikal tidak perlu. Yang mempunyai enjin lah. Jadi, sudah kita belajar dalam yang cukai jalan ni sebenarnya adalah kamu bayar sebenarnya yang kamu selalu update tiap-tiap tahun tu. Kita panggil road tax. Yang tu lah. Cukai jalan lah tu road tax. Road, jalan, tax, cukai jalan. Okey, jadi pemilik kenderaan perlu membayar cukai jalan sebelum tarikh tamat tempoh cukai jalan. Tarikh tersebut tercetak di atas resit cukai jalan. Lesen kenderaan motor yang wajib dilekatkan atau ditunjukkan pada kenderaan. Road tax yang kamu update setiap tahun tu kamu kena lekat di kenderaan. Kalau kamu tak lekat dan disaman oleh polis, memang kenalah kamu, memang kena saman. Okey, seterusnya kenderaan yang cukai jalan telah tamat tempoh lebih daripada setahun perlu dihantar ke Puspakum untuk diperiksa. Kalau kamu tak bayar lebih daripada setahun, kena hantar ke Puspakum. Laporan pemeriksaan Puspakum dan bayaran cukai perlu dihantar ke Jabatan Pengangkutan JPJ untuk mengaktifkan balik cukai jalan. Maknanya banyak kerja. Kalau dalam tempoh 1 tahun tu kamu tidak bayar road tax, memang banyak kerja lah. Kena hantar ke Puspakum. Lepas tu bayaran ni perlu dihantar ke JPJ. Banyak sangat kerja. Jadi ikutlah arahan yang sebaiknya update setiap tahun. Sekiranya cukai jalan tidak dibayar, kenderaan itu tidak dibenarkan berada di atas jalan raya. Okey, jika kedapatan kamu akan disaman. Disaman oleh siapa? Disaman oleh polis lah. Sebab apa? Sebab kamu telah melanggar akta. Sepatutnya kereta yang dinaiki ataupun kenderaan yang dinaiki perlu
ROTEK-nya diupdate setiap tahun. Okey, siapa yang mengutip ni? Siapa yang mengutip cukai jalan ni? Yang mengutip cukai jalan ini adalah JPJ, Jabatan Pengangkutan Jalan. Okey, inilah ini kesan jika tidak bayar cukai, iaitu menggunakan kenderaan tanpa membayar cukai yang sah. Akan didenda tidak melebihi RM2,000. Maknanya kamu sengaja bila tidak bayar ROTEK ni, ROTEK kereta ni, sengajalah untuk didenda. Banyak ni, RM2,000 ni banyak. Ini di bawah Akta Pengangkutan Jalan. Yang ni adalah contoh ROTEK yang perlu ditampal di cermin kereta depan kamu lah. Ini contoh dia di lesen. Contoh lesen kenderaan motor. Okey, yang ni perlu di update setiap tahun. Okey, seterusnya adalah cukai pintu. Apa itu cukai pintu? Cukai yang dikenakan kepada semua pegangan ataupun harta tanah, rumah kediaman, perindustrian, bangunan komersial dan tanah kosong. Tanah kosong pun kena juga. Untuk membiaya kos penyelenggaraan bandar seperti mengangkut sampah, membersihkan longkang dan sebagainya. Okey, siapa-siapa yang ada rumah kedai ke, bangunan komersial ke, kamu perlu bayar cukai pintu. Apa tujuan cukai pintu ni? Untuk kos penyelenggaraan bandar. Macam nak angkut sampah ke. Kamu ingat orang datang angkut sampah tu free-free ke? Kamulah yang kena bayar. Yang dia bayar gaji kepada pengangkut sampah tu, dia ambil daripada mana? Dia ambil daripada cukai pintu. Okey, seterusnya. Cukai ini juga dikenali sebagai cukai taksiran. Okey, siapa yang mengutip cukai pintu ni? Pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Pembandaran ataupun Majlis Daerah. Sebab itu kita tengok. Yang biasa mengutip sampah ni, yang menguruskan sampah ni adalah Majlis Daerah bagi tempat masing-masing lah. Okey, seterusnya. Kalau kamu elak, kalau kita tidak bayar cukai pintu ni, okey, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan tunggakan, maknanya kamu akan dapat notis. Jika masih gagal dalam tempoh 15 hari selepas notis itu dikeluarkan, waran tahan. Kena tahan juga, tak bayar cukai pintu ni. Waran tahanan, dia boleh tahan kamu dalam borang F. Waran tahanan dalam borang F akan dikeluarkan dan harta mudah alih akan disita. Maknanya, harta kamu akan disita lah kalau kamu tidak bayar cukai pintu tadi. Okey, seterusnya. Apa itu waran tahanan? Waran tahanan ini ialah surat kuasa yang membolehkan pihak berkuasa tempatan menyita. Dia sita barang-barang yang ada di dalam bangunan melalui pendaftar Mahkamah Tinggi mengikut Seksyen 151. Maknanya kalau rumah kamu, barang-barang kamu dalam rumah, apa dia? Macam kerusi, macam apa lagi? Macam peti sejuk, dan lain-lain lagi. Semua barang-barangan tersebut boleh disita. Okey, seterusnya cukai tanah. Apa itu cukai tanah? Cukai yang dikenakan terhadap pemilik tanah pertanian. Kalau tanah kosong tadi yang tidak tanam apa-apa, kita dikenakan cukai pintu. Tapi apabila tanah itu sudah diusahakan seperti tanah pertanian, tanah perusahaan dan tanah bangunan, okey, kamu akan dikenakan cukai tanah. Cukai ini ditaksir sebagai sewa. Ditaksirkan sebagai sewa lah. Bawah Seksyen 5 Kanun Tanah Negara 1965. Maknanya akta ni memang sudah lama. Bukannya tahun 2020, bukannya era 2020, tetapi akta ini memang sudah lama dilaksanakan. Okey, seterusnya, siapa yang mengutip cukai tanah ni? Pihak berkuasa negeri, iaitu Pejabat Tanah dan Galian. Okey, selain daripada tu, okey, cukai petak merupakan cukai yang dikenakan kepada hak milik strata, misalnya pansapuri dan kondominium bagi menggantikan cukai tanah. Maknanya, kalau kamu tak duduk atas tanah, macam duduk pansapuri, betul tak?
pansopuri kan bertingkat-tingkat, kondominium kan bertingkat-tingkat. Itu kita tidak kenakan cukai tanah tetapi dikenakan cukai petak. Maknanya walau kamu duduk walau kamu tinggal di tempat yang tinggi sekalipun, kamu tetap akan dikenakan cukai pansopuri kondominium. Walaupun kamu tidak rumah kamu tidak menjejak tanah, kamu tetap akan dikenakan cukai, iaitu kita panggil cukai itu adalah cukai petak. Kita tak panggillah cukai tanah. Kita panggil cukai itu adalah cukai petak. Okey, seterusnya kalau kamu elak cukai tanah tadi, bayaran cukai tidak dijelaskan dalam tempoh yang ditetapkan, sama juga notis tuntutan akan dikeluarkan. Jika masih gagal menjelaskan jumlah yang dituntut dalam tempoh yang dinyatakan, tanah boleh dirampas atau dilucut hak. Walaupun tanah itu milik kamu, tapi apabila kamu tidak bayar cukai tanah, tanah kamu boleh dirampas dan dilucut hak. Bukan lagi milik kamu lah, akan jadi milik kerajaan. Okey, seterusnya adalah cukai jualan dan perkhidmatan. Apa itu cukai jualan? Cukai jualan dan perkhidmatan mula dikuatkuasa pada tahun 1 September 2018. Terdiri daripada dua jenis, iaitu cukai jualan dan cukai perkhidmatan. Apa dia ni tahun 2018 ni? Ingat lagi tak? GST. Okey. Cukai jualan merupakan cukai yang dikenakan sekali sahaja atas pembelian, atas pelbagai barangan bercukai pada peringkat pengeluaran dan penginputan. Okey, cukai perkhidmatan ialah cukai yang dikenakan terhadap barangan terhadap pengguna yang menggunakan perkhidmatan bercukai tertentu seperti perkhidmatan hotel, insurans dan takaful, menyediakan makanan dan minuman, telekomunikasi, kad kredit dan sebagainya. Okey. Kamu ingat lagi dulu, kita dalam televisyen pun selalu dia tunjuk kepada kamu bukan apa itu GST. Okey, seterusnya pengeluar dan pengimport dengan nilai jualan barangan bercukai melebihi daripada 500,000 setahun perlu didaftarkan di bawah Akta Cukai Jualan 2018. Okey, pembekal perkhidmatan dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang 500,000 setahun dan pembekal perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman dengan nilai perkhidmatan bercukai yang disediakan melebihi nilai ambang 1,500,000 setahun perlu didaftarkan bawah Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Kalau kamu tak daftar, kita tengok nanti kenapa kalau kita tak daftar nanti. Pengutipan cukai ialah tanggungjawab pembekal perkhidmatan bagi pihak kerajaan. Cukai perkhidmatan perlu dikutip daripada pelanggan, iaitu penerima perkhidmatan. Macam kita lah, kita nak pergi beli barangan di pasar raya juga akan dikenakan GST. Dulu kita selalu dengar perkataan GST. Itulah cukai jualan tu dan perkhidmatan. Cukai perkhidmatan yang dikutip oleh pembekal perkhidmatan akan dibayar kepada kerajaan dalam tempoh masa tertentu. Dia bagi tempoh masa tertentu dan maknanya contoh bila kita beli barangan di pasar raya, di Tesco ke, Giant ke, di Bataras ke, maknanya setiap barangan tersebut ataupun perkhidmatan yang disediakan dia akan kenakan cukai dan pihak Bataras tersebut dia perlu bayar kepada kerajaan. Kita bayar kepada Bataras. Jadi Bataras perlu bayar kepada kerajaan dalam tempoh masa tertentu. Okey, cukai jualan ini tidak dikenakan di wilayah bebas. Antaranya Pulau Langkawi dan Pengkalan Kubu Kelantan. Maknanya ada tempat yang tidak dikenakan cukai. Pulau Langkawi tak kena, Pengkalan Kubu tak kena. Satu lagi adalah Labuan. Itu memang tidak kena cukai. Okey. Terusnya apa yang tadi kata nilai ambang. Nilai ambang ialah nilai pusingan tahunan. Seseorang yang menentukan tanggungan untuk didaftarkan bawah Akta Cukai Jualan dan Perkhidmatan. Okey. Jadi apa yang terjadi kalau kita elak bayar cukai jualan ni, sengaja mengelak cukai atau membantu orang lain mengelak cukai, kesalahan pertama boleh didenda 10 kali ganda. Hingga 20 kali ganda. Amaun
cukai jualan atau dipenjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-dua. Memang akan dipenjara lah. Tak ada benda lain, memang akan dipenjara. Kesalahan kedua ataupun berikutnya, boleh didenda 20 kali ganda sehingga 40 ganda mau cukai jualan dan dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-duanya. Kalau kamu biasa dengar, banyak kita punya usahawan ataupun jutawan-jutawan di Malaysia ni yang dikena saman oleh pihak LHDN. Sebab apa dia kena saman? Sebab dia tidak bayar cukai. Sebab dia tidak bayar cukai. Seterusnya, amount cukai yang dielakkan tidak dapat ditentukan. Maknanya, mengelak nak bayar penuh. Okey, boleh didenda sehingga 50,000 hingga 500,000 atau dipenjara tidak melebihi 7 tahun atau kedua-dua. Okey. Pihak yang membantu dalam penyediaan penyata cukai yang kurang benar. Maknanya dia buat penyata bagi syarikat tersebut, dia buat palsu lah. Penyata itu ada penyata palsu. Jadi boleh didenda daripada 2,000 hingga 20,000 ataupun dipenjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya. Hukuman sama digariskan. Okey, yang ni itulah akta ini telah diperuntukkan pada tahun 2018 lah. Yang ni kamu boleh tengok sendiri. Okey. Jadi saya harap kamu faham sudahlah. Tadi kita sudah ada 5 jenis-jenis cukai yang perlu kamu faham dan perlu kamu tahu. Iaitu yang pertama adalah cukai pendapatan, cukai pintu, cukai tanah, cukai jualan dan perkhidmatan, dan satu lagi cukai jalan. Ada 5 cukai yang perlu kamu faham. Jadi saya harap kamu sudah faham. Yang tidak faham boleh dengar semula apa yang sudah cikgu terangkan. Jika lagi tidak faham, tolong tanya cikgu. Okey, itu sahaja pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kerana kamu dengar penerangan cikgu. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.